Okey. Satu lagi ialah matahari tergelincir. Allah sebut juga dalam Al-Quran, okey. Dalam surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula solat subuh. Sehingga solat subuh itu disaksikan oleh malaikat dalam surah Al-Isra ayat 78. Baik. Apakah dia matahari gelincir? Okey. Yang menjadi penentu masuknya waktu solat Zuhur. Jadi hari ini mengikut pengalaman saya, ramai orang tak dapat nak jelaskan apa yang dengan matahari gelincir. Jadi saya sekarang ni dalam tempoh PKP ni memang saya buat kajian lah. Saya buat kajian setiap hari. Sebab itu ada di antaranya yang saya share secara live. Sebelum saya akan share secara live. Boleh masuk dalam saya punya FB bergantung pada keadaan cuaca. Kalau cuaca baik, boleh beritahu Doktor punya FB untuk kawan-kawan yang menonton ni sama-sama follow nanti. Kasim Bahali. Kasim Bahali, type saja nama saya Kasim Bahali. Dia akan pergilah kepada Facebook saya. Jadi kat situ kalau cuaca baik saya akan buat live lah. Jadi ini adalah live yang saya rakamkan. Jadi kalau kita tengok tu dalam masa live tu saya tunjukkan waktu jam sirim. Itu ada jam sirim. Saya tonton ni. Saya Dr. buat live ni saya tonton untuk menentukan waktu Zuhur tu. Ya betul, waktu Zuhur. Jadi kita boleh tengok jam tu setiap saat dan juga pergerakan matahari tu saat demi saat dia bergerak. Laju matahari tu bergerak setiap saat. Jadi kalau tengok dalam gambar ni ada 3 gambar. Yang sebelah kiri tu ialah pukul 13.09.45. Itu ialah sebelum tergelincir. Kita nampak dekat dalam gambar tu ada garis halus tengah gambar tu. 13.08 tu. 08 08. 13.08 13.08.45. Jadi ada garis halus tu di tengah gambar tu. Garis tu namanya ialah garis meridian. Garis meridian ni adalah garis di tengah langit. Jadi warna putih tu ialah matahari. Matahari yang image matahari yang dilihat daripada teleskop. Jadi dekat ini adalah rakaman di Balai Cerap Ulul Albab. Farah ni dah sampai kan? Nampak ni? Dah sampai dah. Dah sempat mencerap planet time malam tu. Planet malam. Jadi matahari tu dia baru mencecah garisan meridian. Tu belum gelincir lagi. Jadi matahari itu dia akan melintasi garisan meridian ini pada pukul 13.09.50 saat. Jadi pusat matahari itu betul-betul tengah-tengah berada di garisan meridian. Fenomena ini namanya transit ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil istiwa. Matahari betul-betul kat tengah-tengah titik itu. Jadi ketika itu namanya istiwa. Dan ini masih belum masuk Zuhur lagi, tak boleh solat lagi. Kita kena tunggu apabila matahari itu gelincir sepenuhnya, iaitu cakra matahari itu, bulat matahari itu melepasi garisan meridian, barulah masuk Zuhur. Apabila dia melepasi garisan meridian, maka itu kita namakan dia sebagai gelincir. Apabila gelincir, masuklah waktu Zuhur. Jadi kalau ikutkan jam kat sini ialah pada pukul 13.10.49 baru berlaku gelincir. Jadi maknanya pukul 13.11 minit ataupun 13.12 masuklah Zuhur bagi kawasan Balai Cerap Ulul Albab dan juga kawasan-kawasan sekitarnya. Ini nak menunjukkan apakah yang dikatakan matahari gelincir, iaitu apabila matahari berpindah daripada langit timur ke langit barat, maka itu dinamakan gelincir. Yang membezakan langit timur dan langit barat ialah garisan meridian, iaitu garisan tengah langit yang menghubung daripada kutub utara ke kutub selatan dan melalui titik tengah atas pada kita. Itu dia mana dinamakan sebagai garisan meridian. Tapi tak adalah garisan tu dekat langit. Cari tak jumpa tu cari tak jumpa. Cuma kita kena imagine-kan, bayangkan. Tetapi kita boleh buat garisan tu. Kita boleh buat garisan tu di bumi. Kalau kat Balai Cerap ni masih buatlah garisan tu. Jadi dia akan melintasi garisan meridian ni. Maka itu dia akan namakan sebagai gelincir matahari. Sebab tadi doktor kata matahari tu akan terbit dan terbenam dekat tempat yang berlainan kan. Sebab bumi pun dia berputar bukan bulat. Betul. Jadi garisan meridian tu akan tetap sama ke doktor? Garisan meridian tetap sama Farah ni. Sebab apa? Garisan dia menyambungkan daripada kutub utara ke kutub selatan.
Okey, jadi kutub utara, kutub selatan tu dia tak berubah. Dia tak berubah tempat. Jadi garisan meridian ni antara seorang dengan seorang berbeza lah. Misalnya Farhan ni duduk dekat rumah Farhan ni di Jasin, saya duduk di Kesang. Jadi itulah garisan meridian tu di Jasin dekat rumah Farhan ni. Saya di tempat saya, di rumah saya. Jadi memang dia tak beza. Tapi matahari akan melintasi setiap garisan meridian di mana kita berada. Jadi garisan meridian tu bergantung kepada kita berada di mana. Sebab kita kena buat yang pentingnya utara, selatan. Jadi letakkan kompas di atas tempat kita tu, di lantai ke atau di meja ke. Ambil utara, ambil selatan, kita sambungkan, maka jadilah di garisan meridian. Simple je nak buat garisan. Semudah itu Doktor untuk mencerap alam ni, semudah itu je. Mudah je. Jadi itu yang dikatakan dengan matahari gelincir. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran ni. Jadi ada orang tak perasan macam mana yang dikatakan matahari gelincir yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis kan. Ustazah pun mengajar kita di sekolah, masuk sekolah. Macam mana kita nak tahu masuk waktu Zuhur apabila matahari gelincir. Tetapi kita tak ditunjukkan macam mana matahari itu gelincir. Saya besar macam ni barulah saya tahu macam ni rupanya matahari gelincir. Selama saya belajar sekolah dulu, saya dulu sekolah di Johor ni. Belajar kitab namanya kitab Matlaul Badrin. Dekat Johor semua orang tahulah kitab Matlaul Badrin ni. Dalam kitab tu dia ada sebut masuknya waktu Zuhur ialah apabila matahari gelincir ke langit barat. Jadi kita pun hafal ajalah ayat tu sampailah kita dewasa. Masuknya waktu Zuhur gelincir matahari. Sekarang ni bila dah ada jam, ada pula takim, lagi kita tak mengisah apa dengan matahari gelincir. So jadi rugilah kita tak menjadi orang yang berilmu. Sedangkan kita beriman, Allah dah ajar daripada awal lagi mengenal membaca Al-Quran. Jadi harusnya kita tahulah apa yang disebut dalam Al-Quran itu, dan kita tahu bagaimana nak mengenal matahari gelincir ini. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, terlalu banyak ilmu-ilmu baru yang kita belajar pada hari ini dalam sesi ini. Daripada hilalnya, daripada bulan boleh nampak pagi, boleh nampak malam, matahari masyrik, matahari maghrib dan juga gelincir. Tapi malam ni kita tentukan masa Doktor untuk conclusion ni. Saya rasa kita berhentilah dulu kat sini. Nanti kita boleh sambung dalam siri yang lain. InsyaAllah. Tajuk, berkaitan dengan tajuk ni. Memang banyaklah ilmu baru yang kalau kita betul-betul mendalami ilmu ni dan kita dedahkan kepada anak-anak kita, sebab kita punya topik ialah keluarga rahmah. Jadi ilmu ni kalau dapat ditimba oleh ibu ayah dan disalurkan kepada anak-anak, Masya Allah, daripada usia yang kecil lagi kita dedahkan kepada mereka bagaimana untuk mentadabbur alam, bagaimana untuk mendapatkan ibrah daripada semua kejadian yang Allah dah aturkan dalam dunia ni, bagaimana untuk mengaitkan apa yang berlaku dalam dunia ni dengan Al-Quran. Masya Allah Doktor, terima kasih, sangat hebat ilmu ni. Jadi Doktor, sebagai kesimpulan Doktor untuk tajuk hari ini. Baik, apa yang saya kongsikan ni adalah sebenarnya ada apa yang terkandung dalam Al-Quran yang Allah ajar kita daripada Al-Quran. Jadi sempena dalam bulan Ramadan ini, di awal tadi pun saya dah sebut bahawa Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Jadi selain daripada kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Jadi salah satu tadabbur Al-Quran selain kita melihat tafsir, kita kena melihat yang sebenarnya di luar, di alam. Baru kita akan dapat, subhanallah, nampaknya alam ini, nampak kekuasaan Allah SWT. Jadi itu yang dikatakan seluruh alam ni sujud pada Allah SWT. Sebab tu saya yakin apa yang orang sebut tu, pada malam Lailatul Qadar, dia melihat alam ni sujud. Dia kata dia nampak pokok tu sujud. Sebenarnya bukan pokok tu sujud, memang pokok tu sujud. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Allah dah sebut matahari tu sujud pada Allah SWT. Bintang sujud pada Allah SWT. Jadi sebab itu sunnah kita keluar sebentar sebelum kita nak buat amal lalu, tengoklah makhluk Allah yang sujud tu. Dekat langit tu, apa dia yang sujud? Bintang-bintang, bulan, apa saja yang ada di luar sana tu, semuanya sujud pada Allah SWT. Jadi orang dulu dia guna bahasa kiasan. Bukanlah masa dia kata nampak pokok kelapa tu sujud, macam mana kita sujud. Lepas tu dia naik tegak balik, itu magic tu. Tapi dia yakin
yakin bahawa pokok tu sedang sujud, subhanallah, sedang bertasbih kepada Allah SWT. Jadi apa yang saya kongsikan ini sebahagian baru apa yang disebut dalam Al-Quran. Dan banyak lagi apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang meminta kita untuk tadabbur, untuk kita memerhatikan. Qul inziru maza fis samawati wal ardh. Katakanlah Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semoga perkongsian kita pada pagi ini Farah ni dan juga pendengar yang menyaksikan siaran ini supaya dapat mengambil sedikit pengajaran. Okay, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada kebenarannya. Okay, yang benar itu dapat datang daripada Allah SWT dan segala salah silap itu saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.